Assalamualaikum. Hari ini Win nak sharekan dengan you all satu story. Semalam Win pergi kopi-kopi dengan seorang sahabat lah, sahabat lama. Okay? Sahabat Win ni yang Win kenal dia daripada dulu, dia ni memang seorang yang sangat rajin berbisnes. Dalam kepala dia pun memang ingat nak bisnes je. Daripada zaman masih belajar pun dia jual ini, jual tu kecil-kecil kan, sikit-sikit kan, jual jajan, jual stationery, macam tu. Dia memang minat bisnes. Lepas habis belajar, habis sekolah saja, dia bukan macam orang lain sibuk cari kerja kan. Dia tetap nak bekerja sendiri. Dia tetap buat nak bisnes juga. Dalam kepala dia nak bisnes kan. Daripada berniaga kuih-kuih kan, sehinggalah dia buat dia punya bakery sendiri, cookies, dia jual biskut, dia jual coklat, dia jual macam-macam segala benda yang boleh mendatangkan income. Barang kraft tangan pun dia jual, okey. Tudung, baju, dress semua dia jual, produk kecantikan, produk kesihatan, segala yang boleh datangkan income semua dia buat. Okey. Tapi bila Win jumpa dia semalam, Win bertanyakan tentang progress bisnes dia, macam mana keadaan bisnes sekarang kan. Dia kata belum ada satu pun bisnes yang dia buat mendatangkan keuntungan yang sebenar buat dia, katanya kan. Macam-macam bisnes dia dah buat tapi belum ada satu pun yang mendatangkan kebebasan kewangan pada dia. Jadi Win terkejutlah sebab dah lama dia menceburkan diri dalam bidang bisnes. Sepatutnya dah menjadi somebody kan, dan dah ada sesuatu yang boleh dibanggakan. Jadinya apa yang Win dapat daripada kisah tu sebenarnya adalah selepas doa kan dan usaha, bukan rajin yang buat kita berjaya, tapi sebenarnya pilihan kita. Kalau kita tersalah pilih, walaupun kita rajin kan, tapi tak ke mana sangatlah, walaupun kita macam-macam usaha, buat macam-macam, tapi kalau kita tersalah buat pilihan, akhirnya kita akan dapat penat lah, dan kita tak akan dapat kepuasan sebenar yang sepatutnya kita dapat. So jadinya daripada kisah kawan tu semalam kan, Win pun dah kongsikan dengan dia. Jadi Win terpanggil untuk kongsikan pada ramai lagi orang, sebab Win tahu ramai kita ni sebenarnya yang minat berbisnes. Walaupun tengah kerja makan gaji, tapi rasa macam nak bisnes kalau boleh. Betul tak kan? Ada juga orang yang kadang-kadang dah suri rumah tangga ataupun tak ada kerja, yang dia fikirkan dia nak bisnes, nak cari income tambahan, nak bisnes. Betul tak? Cumanya kadang-kadang kita tak tahu nak bisnes apa, dan kita tak tahu nak pilih bisnes yang macam mana. Itu yang buat kadang-kadang kita tersalah pilih, yang membuatkan kita akhirnya give up, tak dapat apa yang kita harapkan kan. Jadi Win nak bagi tahulah, sebenarnya sebelum kita nak mulakan apa-apa bisnes, kita nak join mana-mana bisnes, nak ceburkan diri dalam mana-mana bisnes, kita kena tengok 3 perkara sebenarnya. Yang pertama, kita kena tengok syarikatnya macam mana. Yang kedua, kita kena tengok produknya apa. Dan yang ketiga, kita kena tengok business plan, marketing plan dia ni macam mana. Tiga-tiga ni tak boleh discount, sebab kalau syarikat produk tapi marketing plan, business plan tak tak in favor you, nanti you penat. You buat, you tak dapat untung yang sepatutnya. Kan? Kalau pula company business plan tapi produk ni macam tak ada sangat. Produk satu je. Lepas tu mahal pula tu, bermusim pula tu kan. Habis musim nanti macam mana? You asyik nak kena tukar syarikat, tukar business saja kan. Penat. Kan? Ataupun produk business plan tapi syarikat baru. Dia kata syarikat baru kan. Nanti you boleh jadi kaya cepat. Hati-hati, syarikat yang baru nanti you jadi tikus makmal. Tiga-tiga ni jangan discount. Kena make sure tiga-tiga baru So apa yang kita nak tengok dekat company ni kan? Kita kena tengok syarikat tu mesti dah lama. Syarikat yang you all nak join tu, buat homework lah sikit, tengok kan, mesti syarikat tu dah lebih 10 tahun dan teratas. Kerana apa? Bila syarikat yang dah lama bermaksud dia stabil. Walaupun ekonomi macam-macam pun, dia dah berjaya menghadapi ekonomi tu dan dia masih wujud. Dia tak gulung tikar. Dan pastikan yang kedua, syarikat itu besar. Lebih baik dia multinational company, bukan setakat ada kat Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia saja. Lebih baik kalau dia berada di banyak negara, multinational. Sebab apa? Sebab bila dia dah berjaya berada di banyak negara, bermakna dia punya bisnes itu selamatlah, dah diterima pakai di banyak negara. Alright, so seterusnya kita kena pastikan syarikat itu kukuh. Kukuh bermaksud syarikat yang tiada hutang.
Okey, jangan syarikat yang ditumbuhkan nampak wow-wow tapi banyak hutang. Beli bangunan pun hutang kan, nak tubuh syarikat pun hutang. Nanti penat you all buat bisnes, last you all kena keuntungan korang tu kena bayar hutang syarikat pula. Kan bahaya tu, okey. So kena buat kajian sikit. Pastikan syarikat itu dia punya bisnes trend dia tu sales dia sentiasa menaik lah. Jangan waktu pandemik hari tu, dia pun gulung tikar bungkus. Nanti kita sekali terbenam kan. Kita kena tengok sikit macam mana sales trend dia. Kalau menaik, okey, bermakna you bolehlah bergantung pada syarikat tu. Kalau tidak, lebih baiklah selamatkan diri dulu. Okey? Right. So syarikat dah okey. Produk. Kita nak tengok apa dekat produk ni sebenarnya. Jangan main bila orang ajak kita bisnes terus shock je kita terus bisnes kan. Kita kena pastikan dulu produk itu adalah produk yang tidak bermusim. Ramai orang suka jual produk-produk bermusim ni. Sekarang ni musim produk-produk ni. Kan kita pun jual. Contohnya macam contoh jual pada pakaian sekolah. Waktu sekolah naik je lah. Waktu hari tak ada orang beli baju sekolah macam mana? Ataupun kita buat jual barang-barang yang berkaitan dengan hantaran. Contohnya kan. Itu musim kahwin je lah. Kalau tak kahwin tak ada. Kan? Kita kena tengok lagi satu. Produk tu macam mana? Jangan produk yang viral. Ramai orang suka jual produk-produk viral ni. Viral ni sekejap je efek dia. Nanti lepas tak viral, korang nak buat apa? Tukar produk lagi. Melompat-lompat si katak lompat. Kan penat? Kan? And then kita kena tengok produk janganlah yang mahal sangat, nanti orang tak mampu beli kan. Bila produk yang harganya mampu milik, maka orang boleh repeat order selalu. Okey. Dan bonus kita tengok kalau produk kita itu adalah produk-produk terdesak, produk keperluan. Contohnya memang produk itu apa jadi sekalipun ekonomi ke tak baik ke apa ke semua, tapi produk tetap ada demand. Kan. So antara bisnes yang kita boleh ceburi adalah bisnes yang termasuk dalam kategori mega trend, iaitu bisnes yang ada terlibat dalam online marketing, bisnes yang terlibat dalam bidang health and wellness, produk-produk kesihatan dan kesejahteraan, dan yang ketiga bisnes yang berkaitan dengan rangkaian networking. So tiga-tiga ini adalah bisnes yang telah disahkan mega trend. Bermaksud bila berlaku apa saja ekonomik pun tiga bidang ini tetap bertahan. So tu tips sikit dekat situ. And then yang ketiga kita kena tengok tadi apa adalah business plan, marketing strategi dia macam mana kan. So make sure business plan tu tidak menyusahkan kita. Jangan nanti dia letak syarat A, B, C, D. Sudah. Nak bayar dia, nak bagi kita bonus pun ada syarat-syarat. You kena cari orang macam ni, cari orang macam tu, cari macam ni, cari macam tu. Nak bayar bonus kita pun dia kena ada limit. Kan, you kena capai sale begini baru nak bayar. Jangan yang menyusahkan. Nanti bila susah-susah sangat, kita tak boleh buat, apatah lagi orang lain nak buat. Betul tak? Kan? And then make sure marketing plan-nya tu mudah ditiru. Jangan susah sangat. Jangan nak kena ada orang yang ada PhD sahaja yang boleh buat. Jangan sampai orang yang nak ada pengalaman saja boleh buat. Make sure business tu boleh buat, semua orang boleh buat. Orang tak habis sekolah pun boleh buat, pengemis pun boleh buat, siapa sahajalah yang tak cukup pengalaman pun boleh buat, budak baru habis belajar pun boleh buat. Make sure yang senang, senang ditiru, senang dibuat, diduplikasi. So make sure juga yang ketiga, jangan sampai you kena buat loan. Jangan sampai nak mulakan bisnes you kena buat loan. Nanti bisnes belum jalan, loan dah kena bayar. Macam mana tu kan? Itu yang jadinya kayap kita akhirnya. Susahlah nanti kan. Tersangkut sana tersangkut sini, blacklist sana blacklist sini. So yang keempat kita kena tengok, make sure marketing plan, business plan itu menyeronokkan, fun. Dia ada sediakan banyak bonus, insentif, dan yang paling penting insentif-insentif yang di-offer tu kita boleh capai, bukan sekadar di awanan sahaja. Macam tu. So kena make sure yang tu kan. Dan janganlah business plan ini yang dia nak bayar bonus kita guna point-point. Jangan seronok sangat kumpul poin. Sebenarnya poin-poin ni mengecikkan bonus kita. Kita buat bisnes, kita nak dapatkan income yang besar. Bukan kita nak kumpul poin. Betul tak? Kan? Jadi insyaAllah, mudah-mudahan dengan 3 tips yang Win bagikan tadi, kita kaji dulu company-nya, kita kaji dulu produknya, kita kaji dulu marketing plan, business plan-nya. Kalau semuanya okey seperti mana yang Win cakapkan tadi, insyaAllah barulah kita boleh buat keputusan untuk join. So semoga you all semua
kembang pesat dengan bisnes. Okay? Alright, bye.